siapa agung kita? Siapa raja kita sekarang? Raja kita? Faham. Siapa YDPA? Siapa raja kita sekarang? Siapa raja sekarang? Raja, tanya. Apakah tugas seorang sultan? Assalamualaikum, salam sejahtera dan satu Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen bawah pentadbiran Raja Perlembagaan. Sejauh manakah beliau pada masa kini cakna dan sistem pemerintahan Raja Perlembagaan di Malaysia? Raja Perlembagaan merupakan sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Hazri Iskandar, adakah anda mempunyai apa-apa pendapat? Malangnya pada zaman globalisasi ini, golongan belia kurang memahami seluk-beluk sistem pemerintahan negara kita. Jangan risau, kami akan memberitahu anda sedikit tentang topik yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Baru-baru ni tengok tak TV Pentadbiran Raja? Tak. Sekejap. Agung kita sekarang siapa Hah? Awak benar-benar tidak tahu siapa agung kita sekarang? Cis, macam mana boleh tak tahu agung kita siapa? Inilah golongan muda pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak tahu siapa agung kita pada hari ini. Marilah kita sambung. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Kepada para penonton yang menonton di mana-mana jua, setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran luar negara ataupun di dalam negara yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia untuk ditadbir oleh Kerajaan Pusat. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan pada tahun 1957 dan ini menjadi lambang perpaduan negara Malaysia kita. Bagi pengetahuan anda, peraturan pelantikan yang di-Pertuan Agong termaktub dalam jadual 3 Perlembagaan Persekutuan. Semua Raja Melayu layak dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong, kecuali Raja yang tidak cukup umur, tidak mahu dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong atau difikirkan tidak layak oleh Majlis Raja-Raja menerusi undi sulit atas sebab keuzuran akal dan badan atas sebab yang lain. Pemilihan yang di-Pertuan Agong diadakan 5 tahun sekali. Majlis Raja-Raja Melayu yang terdiri daripada 9 orang sultan berkuasa melantik yang di-Pertuan Agong. Para penonton, mari kita menerokai ketiga-tiga badan pentadbiran negara dengan lebih mendalam. Kita mulakan dengan badan eksekutif. Pasal 39 Perlembagaan memberi kuasa eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong. Walaupun terdapat beberapa pengecualian dalam perlembagaan mengenai kuasa dan kedudukan Yang di-Pertuan Agong, secara lazim baginda menerima nasihat dari Kabinet atau lebih khusus Perdana Menteri. Walaupun bertindak atas nasihat Kabinet atau Menteri atau selepas berunding atau atas halangan seseorang atau sesuatu pertubuhan selain Kabinet, Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicara dalam 3 fungsi perlembagaan, iaitu melantik seseorang Perdana Menteri, bersetuju atau tidak mempersetujui permintaan memubarkan parlimen, meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat itu. Kuasa perundangan persekutuan adalah terletak kepada parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan 2 majlis, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong adalah sebahagian komponen parlimen mempunyai kuasa berikut seperti memanggil parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa, memberhentikan dan membubarkan parlimen,
memberi ucapan dalam mana-mana majlis parlimen, memperkenankan rang undang-undang. Ketuan Agong juga mempunyai kuasa melantik 2 orang senator untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang untuk wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya, serta mempunyai kuasa melantik 40 orang senator yang lain. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak membuat peruntukan yang menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam negeri berkenaan. Baginda juga adalah Ketua Agama Islam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Baginda juga melantik jawatan tertentu bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka dan wilayah Persekutuan atas nasihat Majlis Agama Islam negeri berkenaan. Di Sabah dan Sarawak, kuasa pelantikan diturunkan kepada Yang di-Pertuan Negeri. Tahukah anda, baru-baru ini, Majlis Istiadat Pertabanan Agong yang ke-16 telah berlangsung pada 30 Julai 2019. Rata-rata rakyat di seluruh negara ternanti-nanti hari bersejarah itu yang akan menyaksikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menaiki tahta negara. Sempurna istiadat itu, kerajaan telah mengisytiharkan hari tersebut sebagai cuti umum bagi membolehkan rakyat di seluruh negara mengikuti acara tersebut. Juga signifikan dalam istiadat itu ialah peranan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri bertanggungjawab mengisytiharkan Sultan Abdullah sebagai Ketua Utama Negara. Sultan Abdullah yang meneruskan pusingan kedua sistem penggiliran Raja-Raja Melayu yang diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan pada 1957, menaikkan takhta bagi menggantikan Sultan Muhammad ke-5 yang meletak jawatan berkuat kuasa 6 Januari lepas. Pada pendapat saya memang wajar lah. Wajar? Wajar. Wajar. Apakah pendapat Tuan tentang remaja yang tidak kenal Yang di-Pertuan Agong? Okay, pendapat saya ialah pada masa sekarang macam dah banyak zaman-zaman sosial kan, orang kurang ambil tahu pasal cara atau siapa yang memimpin sebuah negara tu. Mereka lebih untuk kepada keseronokan atau terlalu ikutkan budaya mereka sendiri. Apakah cara untuk menyelesaikan masalah isu remaja yang tidak mengenali raja kita sekarang? Sebenarnya dia depend kepada individu lah pada pandangan saya. Antara langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk menggalakkan lebih ramai golongan muda mengetahui siapa raja-raja agung dan sebagainya. Mungkin Jabatan Penerangan Negara boleh mengambil inisiatif tersebut, memaklumkan dan sentiasa keep update tentang organisasi raja-raja dan sebagainya. Itu pada pandangan saya. Terima kasih Tuan. Sama. Berdasarkan sesi temu bual yang telah dijalankan, dapat kita simpulkan bahawa faktor-faktor belia tidak mengenali Yang di-Pertuan Agong adalah kerana kurangnya penghayatan terhadap subjek sejarah sewaktu di alma mater dan juga tidak peka dengan isu semasa. Antara langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbanyakkan aktiviti seperti pertandingan yang berunsurkan YDPA dan juga memuatnai info-info berkaitan sistem pemerintahan beraja di Malaysia melalui media massa. Sahaja dokumentasi kami. Dan kami berharap dengan sesi ini anda mendapat manfaat dengan mendapat peluang untuk belajar tentang sistem pemerintahan negara kami. Walaupun bertindak atas nasihat kabinet atau menteri atau selepas berunding atau atas Cis, macam mana kau tahu Agong kita siapa? kenapa Jerry ke? Cis, macam mana boleh tak tahu Agong kita siapa? Kepada para penonton, bukan para tu, para penonton.